Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan pengaturcaraan web. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada Manisa Syafiqah binti Muhammad, Nur Isma Natasha binti Ismail, Muhammad Razif bin Adnan. Pendahuluan adalah yang pertama, pengenalan teknologi maklumat dalam pendidikan. Pada masa kini, teknologi maklumat dalam pendidikan sangat penting dan telah menguasai global dengan berleluasa. Hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ini dan dengan teknologi ini jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan ini telah mendatangkan banyak kebaikan dalam semua bidang pendidikan. Teknologi maklumat dalam pendidikan telah diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Hal ini membincangkan maksud teknologi maklumat dalam pendidikan dengan lebih terperinci. Selain itu, keperluan untuk mengintegrasi teknologi maklumat dalam pendidikan berserta contoh penggunaan teknologi tersebut di beberapa buah negara turut dibincangkan. Seterusnya, ia diikuti dengan strategi mengintegrasi teknologi maklumat dalam pendidikan dan masalah mengintegrasi teknologi ini. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa integrasi teknologi maklumat dalam pendidikan membawa banyak faedah dan membentuk seseorang pelajar yang cerdik serta berpengetahuan dan secara tidak langsung menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara. Pengenalan aplikasi. 1.2 adalah XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang menyokong banyak sistem operasi. Merupakan kompilasi dari beberapa program, XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah poket. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalkan dan mengkonfigurasikannya secara automatik untuk anda. 1.22 SQL. SQL merupakan bahasa program khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam pangkalan data untuk menjalankan tugasan, kerja, fungsi dan pertanyaan pada data. SQL adalah salah satu aplikasi database management system yang sering digunakan dalam operasi pangkalan data dan embed pada kebanyakan bahasa pemrograman yang menyokong pangkalan data. Perbezaan penggunaan SQL dapat dikenal pasti melalui sintaks khusus yang digunakan untuk fungsi tertentu. Seterusnya, Dreamweaver. Adobe Dreamweaver dahulunya dikenali sebagai Macromedia Dreamweaver, iaitu aturcara penyuntingan HTML yang diperkembangkan oleh Macromedia. Ia merupakan sistem penyuntingan yang menggabungkan daya pengeluaran what you see, I what you get dengan kuasa pengawalan kod HTML. Penggabungan ini adalah unik pada keakhiran 1990-an dan menyebabkan penggunaannya secara meluas. Ia sekarang terdapat dalam versi Macintosh serta Windows dan memegang lebih kurang 80% daripada pasaran aturcara penyuntingan HTML yang profesional. Yang seterusnya adalah PHP. PHP ialah sebuah bahasa penskriptan sumber terbuka untuk kegunaan am. Ia amat sesuai untuk pembangunan web dan kodnya boleh diatur cara bersama kod HTML. Disebabkan sebahagian besar PHP menumpu kepada skrip pelayang, ia berupaya membuat lebih banyak daripada apa-apa yang boleh dibuat oleh aturcara CGI, termasuknya isi kandungan laman web yang dinamik. Asalnya akronim PHP bermaksud Personal Home Page. Sekarang maksud rasmi PHP ialah akronim khusus bagi PHP Hypertext Processor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isma Natasha binti Ismail, nombor metrik AB170027. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai kandungan yang ada pada laman web yang telah kami buat. Okey, pada paparan ini adalah paparan muka depan. Paparan muka depan ini akan mengandungi dua item utama, iaitu pendaftaran untuk pengguna yang kali pertama mahu masuk ke dalam laman web ini ataupun log masuk. Okey.
Okey, untuk paparan pendaftaran, kat sini pengguna perlu masukkan ID, nama, nombor matrik, username, password dan email untuk membuat pendaftaran kali pertama. Okey, manakala kalau pengguna telah membuat pendaftaran, pengguna boleh terus log masuk ke laman web dengan menggunakan username dengan password yang telah ditetapkan semasa mendaftar. Okey, setelah log masuk, paparan muka pengenalan bagi tajuk teknologi maklumat dalam pendidikan akan dipaparkan. Okey, pada page ini, pengenalan ringkas akan ditulis pada iaitu mengenai teknologi maklumat, maksud teknologi, maksud pendidikan tu apa. Dan di sebelah kiri laman web akan ada butang-butang untuk pergi kepada menu yang lain seperti pengenalan, nota, peranti input, peranti output, kredit dan juga menu untuk tugasan. Okey, sekiranya pengguna klik pada paparan nota untuk peranti input dan output akan keluar. Nota ni adalah secara ringkas saja. Maksudnya dia bukanlah dalam satu perenggan, dia dalam grafik supaya pengguna tu mudah untuk faham lah. Okey, sekiranya pengguna klik pada peranti input, paparan nota bergambar bagi peranti input akan dipaparkan beserta dengan huraiannya. Sama juga untuk peranti output, sekiranya pengguna tekan paparan nota bergambar untuk jenis peranti input beserta huraian akan turut dipaparkan. Okey, pada bahagian sebelah kiri tu akan ada menu untuk tugasan dan latihan. Okey, latihan akan ada 3 bentuk latihan iaitu dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Okey, kalau pengguna tekan mana-mana Microsoft tu akan keluarlah latihan mengikut Microsoft. Okey, sebagai contohnya ini adalah latihan berdasarkan Microsoft PowerPoint. Pengguna boleh ikutlah step by step yang telah diletakkan dalam latihan ini. Okey, untuk kuis pula, sekiranya pengguna tekan akan ada dokumen yang boleh pengguna download untuk membuat soalan kuis tersebut. Dan untuk yang akhir sekali ialah penghantaran tugasan. Okey, untuk soalan penghantaran tugasan ni, soalan kuis yang telah dijawab boleh disimpan dalam bentuk dokumen dan boleh dihantarlah pada ruang yang telah disediakan. Ini adalah Zoom secara dekat untuk paparan latihan dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office. Juga untuk soalan kuis dengan penghantaran tugasan. Okey, butang search akan diletakkan pada atas pada bahagian latihan. 3.0 adalah perbincangan. 3.1 kesukaran untuk berjumpa antara satu sama lain. Kekangan yang pertama dalam menyiapkan tugasan berkumpulan ini adalah kesukaran untuk berjumpa antara satu sama lain. Ini adalah kerana semua ahli kumpulan kami berada di negeri yang berbeza yang menyebabkan kami sukar untuk berjumpa bagi menyiapkan tugasan ini. Tambahan lagi, memandangkan sekarang negara kita dilanda pandemik COVID-19, ia menambahkan lagi kesukaran kami untuk menyelesaikan tugasan ini kerana sesetengah daripada ahli kumpulan kami yang berada di kawasan PKPB dan sukar untuk meretas negeri. Jadi, kami mengambil alternatif untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan berbincang secara berkumpulan secara atas talian. Contohnya, kami telah menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. 3.2 adalah kekangan masa. Kekangan yang kedua pula ialah dari segi masa. Hal ini adalah kerana, seperti kita semua ketahui, semua institusi pengajian ditutup memandangkan negara kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Hal ini telah menyebabkan semua pelajar universiti perlu menghadiri kuliah secara atas talian. Jadi,
kami menghadapi kekangan masa untuk menyiapkan tugasan ini kerana jadual kuliah seharian kami amat padat dan oleh sebab itu, kami perlu pandai mengatur dan menguruskan masa untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Bukan itu sahaja, apabila kami belajar secara atas talian di rumah, kami juga perlu menyediakan masa untuk menolong ibu bapa di rumah dengan melakukan kerja rumah. Hal ini adalah kerana apabila kami berada di rumah, kami mempunyai komitmen sebagai anak dan seorang pelajar. Hal ini akan menyebabkan kami kekurangan masa untuk menjalankan kedua-dua tanggungjawab pada masa yang sama. 3.3 adalah masalah sambungan internet. Kekurangan yang ketiga adalah masalah internet. Umumnya, mengetahui bahawa bukan semua kawasan kami mempunyai rakaian internet yang baik. Terdapat ahli kumpulan kami yang menghadapi masalah rakaian internet yang menyukarkan kami untuk melakukan perbincangan berkumpulan secara atas talian. Tambahan lagi, ia menjadi sukar untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan di internet untuk menyelesaikan tugasan ini. Hal ini menyebabkan kerja kumpulan kami ini mengambil masa untuk disiapkan. Alhamdulillah, ahli kumpulan terlibat secara aktif dalam menjayakan tugasan ini. Bukan itu sahaja, perbincangan secara atas talian juga adalah kurang berkesan apabila terdapat dalam kalangan kami yang mempunyai masalah internet menyebabkan perbincangan adalah tidak jelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Manisa Syafiqah binti Muhammad, bernombor kad matrik AB170016. Baiklah, saya akan display produk web yang telah dibangunkan menggunakan Dreamweaver dan XAMPP. Database ini menggunakan PHP-MyAdmin. Jadi, pastikan paparan MyAdmin dapat diakses kepada browser. Langkah pertama adalah memastikan Aperture dan MySQL ditekan start dan automatik. Servis Aperture dan MySQL akan dimulakan. Seperti biasa, kita akan open Adobe Dreamweaver untuk membuka web page yang dibangunkan. Okey, jom kita lihat website yang telah dibangunkan. Sebelum memulakan pengajaran, anda dikehendaki mendaftar pengguna iaitu menekan butang register dan daftar nama di situ. Sebagai contohnya, kita masukkan ID 10, nama Fatimah, nombor matrik AB170070, username pula adalah Timah. Andai kata kita masukkan password iaitu nombor 12345 dan email manisasyafiqah@yahoo.com dan kita menekan butang submit. Okey, kita terus kepada login. Masukkan username dan password. Username tadi kita letak nama Fatimah dan password adalah 12345. Seterusnya kita menekan login. ID nama yang kita telah register tadi telah dimasukkan ke database dan seterusnya dia terus ke paparan utama kita iaitu home. Ini merupakan antara paparan utama yang telah dibuat iaitu detail-details untuk kelas dimulakan. Seterusnya, kita menekan kepada pengenalan. Ini pula adalah merupakan antara muka yang kedua iaitu pengenalan. Pengenalan ini merupakan pengenalan kepada teknologi maklumat dalam pendidikan di mana ia meletakkan maksud teknologi maklumat, maksud teknologi, maksud pendidikan dan sebagainya. Ianya adalah berkaitan dengan teknologi maklumat dalam pendidikan. Seterusnya kita akan menekan butang nota. Butang nota ini mempunyai maklumat mengenai input dan output seperti definisi, kegunaannya, jenis data yang digunakan, kitaran pemrosesan maklumat dan sebagainya. Di sini juga terdapat satu elemen multimedia iaitu video yang mengenai
mengenai peranti input dan output. Seterusnya, kita ke butang peranti input. Butang peranti input ini mempunyai maklumat mengenai peranti-peranti input seperti keyboard, barcode scanner, kamera digital, mikrofon dan webcam. Di sini terdapat juga gambar dan fungsi-fungsi setiap alat tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada butang peranti output. Butang peranti output mempunyai alat-alat peranti output dan juga setiap fungsi alat tersebut. Sebagai contohnya, peranti output adalah pencetak, pembesar suara, headphone, projektor LCD dan monitor. Di dalam website ini juga terdapat button search, iaitu untuk menu tugasan. Terdapat beberapa tugasan yang telah diletakkan di dalam website ini untuk belajar. Jom kita tengok butang search, adakah ia berfungsi atau tidak. Sekiranya kita ingin mencari tugasan, kita boleh klik di situ dan tulis, sebagai contohnya quiz. Okey, butang ini berfungsi. Ini merupakan paparan kuis di mana pelajar dapat mendownload fail yang telah dimasukkan. Fail tersebut akan ke fail pengguna. Oleh itu, ia dapat memudahkan pelajar untuk terus membuat tugasan tersebut. Seterusnya, kita lihat kepada tugasan Microsoft Word. Kita hanya menekan Microsoft dan ia akan terus ke link Word 2016, di mana ini merupakan link yang terus kepada website dan pelajar dapat menjadikan panduan untuk membuat tugasan. Di sini, pelajar boleh melihat setiap step untuk membuat Word. Pelajar dapat belajar dan menjadi rujukan cara-cara memulakan dokumen. Seterusnya, kita ke Microsoft Excel. Microsoft Excel juga akan ke link tugasan di mana di situ terdapat tugas-tugas pelajar untuk explore kegunaan Excel. Kemudian kita ke Microsoft PowerPoint. Klik Microsoft PowerPoint dan dia akan terus ke link PowerPoint. Di sini juga terdapat cara-cara untuk memulakan PowerPoint dan terdapat step by step untuk pelajar mencari maklumat dan rujukan kepada pelajar. Okey, baiklah, kita pergi ke penghantaran tugasan. Ini merupakan papan antarmuka untuk penghantaran tugasan. Di sini, pelajar boleh upload fail yang telah siap. Sebagai contoh, lihat quiz dan choose file. Pelajar boleh memilih file di My Computer. Jadi, pelajar hendaklah mencari fail untuk diupload ke dalam sistem. Begitu juga dengan tugasan lain, pelajar perlu mengupload fail mereka dan choose file ataupun untuk memuat turun gambar, pelajar tekan upload image. Seterusnya, kita pergi kepada kredit. Ini merupakan paparan penghargaan kepada pembangun website ini. Di paparan antarmuka ini terdapat elemen multimedia seperti grafik, teks, audio, iaitu dalam paparan ini mempunyai lagu. Saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya, iaitu Nur Isman Natasha dan Muhammad Razik, kerana telah
banyak membantu saya dalam membangunkan projek ini. Seterusnya, untuk logout, pergi kepada home. Di bawah welcome terdapat butang logout dan tekan butang tersebut, ia akan keluar logout. Pembangun telah menghasilkan database pengguna iaitu diberi nama namelist. Di sini terdapat butang insert dan edit, di mana butang edit adalah admin boleh mengubah data yang diberikan oleh user, dan delete adalah admin dapat menghapuskan atau memadam nama user di dalam website. Ini merupakan namelist user yang telah dimasukkan. Sebagai contoh, ID 10, nama Fatimah, nombor metri AB170070 ini, kita hendak menukarnya nama dan password. Jadi kita edit di sini. Misalnya nama kita berikan Zahra dan passwordnya adalah 123456 dan 6. Dan kita tekan update record. Okey, kita akan lihat di sini namanya telah diedit, iaitu diberi nama yang latest. Dan sebagai contohnya, kita ingin delete namelist ini, contohnya ID 1. Okey, kita tekan delete tersebut. So, nama ID tadi 1 telah hilang. Oleh hal yang demikian, butang edit dan delete dalam pembangunan produk ini berfungsi dengan baik. Okey, secara kesimpulannya, projek berkumpulan ini memberikan banyak ilmu baru kepada kami, kerana sebelum ni kami tak pernah bangunkan website menggunakan Dreamweaver dengan XAMPP. So dengan adanya projek berkumpulan ini, kami dapat tahulah kegunaan Dreamweaver tu boleh membuat sebuah website yang dinamik seperti yang diminta. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.